Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. So, hari ini kita tengok pada tajuk 2.2 iaitu respirasi sel dan fotosintesis. Okay, pada akhir pembelajaran tajuk ini, kamu sepatutnya boleh membezakan antara proses respirasi sel dan fotosintesis. Yang kedua, kamu mesti boleh menerangkan bagaimana proses respirasi sel dan fotosintesis saling melengkapi. Okay. Respirasi. Okey, kita tengok yang pertama. Respirasi. Respirasi ini kita bahagi kepada dua, iaitu respirasi luar, iaitu pernafasan, dan juga respirasi dalam, iaitu respirasi sel. Iaitu tengok yang warna hijau itu sel tumbuhan, dan juga yang putih itulah sel haiwan. Ada dua jenis respirasi, luar dan dalam. Okay. Apa itu respirasi luar atau pernafasan? Pernafasan merupakan proses pertukaran gas antara organisma dan persekitaran yang kita bernafas ni. Kita bernafas itu sedut oksigen masuk dalam badan kita dan keluar karbon dioksida. Okey, itu adalah proses pernafasan disebut sebagai respirasi luar. Kita tengok pula apa itu respirasi dalam atau respirasi sel. Respirasi dalam atau respirasi sel, tengok, ialah proses pengoksidaan atau penguraian glukosa yang berlaku di dalam sel hidup untuk membebaskan tenaga. Itu adalah respirasi sel, iaitu glukosa yang kita makan. Kalau sel kita adalah yang warna putih yang kanan, sel haiwan, termasuklah sel manusia. Kita tengok kat sini ada mitokondria. Ini ada mitokondria. Pada sel tumbuhan pun ada mitokondria. Jadi glukosa yang akan masuk dalam badan sebab kita makan, dia akan diangkut oleh darah, seterusnya pergi ke sel-sel dan dia akan masuk ke dalam mitokondria. Di dalam mitokondria itulah glukosa makanan kita tadi, dia akan diproses untuk menghasilkan tenaga. Itulah respirasi sel. Sama juga yang berlaku pada tumbuhan. Yang sebelah kiri juga ada mitokondria. Dia akan masuk glukosa. Cuma bezanya tumbuhan ini dia tidak makan. Glukosa tu dihasilkan sendiri melalui proses fotosintesis yang kita akan tengok lepas ni. Glukosa datang daripada daun masuk ke dalam mitokondria. Di mitokondria itulah glukosa itu akan diuraikan, dipecah-pecahkan untuk menghasilkan tenaga. Digunakan oleh sel-sel ni, semua sel ni untuk menjalankan proses hidup. So, persamaan yang terlibat menunjukkan proses yang berlaku dalam mitokondria adalah glukosa tambah oksigen. Ini penting, oksigen. Bila kita makan, glukosa itu perlu bergabung dengan oksigen di dalam mitokondria tu untuk membebaskan karbon dioksida. Kita bebaskan karbon dioksida, kita nafas, oksigen masuk, kemudian diproses di mitokondria, kita hembuskan karbon dioksida keluar. Perkara ini berlaku dengan cepat. Sama juga pada tumbuhan. Tumbuhan juga berrespirasi. Bukan yang kamu tahu, tumbuhan fotosintesis. Itu satu. Ada lagi yang kedua, iaitu respirasi. Okey, kita pergi satu persatu. Apa yang berlaku pada semasa respirasi? Yang pertama, dia berlaku dalam mitokondria. Dalam mitokondria sel tumbuhan, mitokondria sel haiwan. Proses ini adalah proses yang membebaskan tenaga. Glukos plus oksigen, dia akan bebaskan tenaga. Yang ketiga, dia menggunakan tenaga kimia dalam makanan. Di makanan itu glukosa tadi, kita makan glukosa itu yang akan mengukarkan jadi tenaga. Sama juga dengan tumbuhan. Dia ambil glukosa yang diproses oleh daun semasa proses fotosintesis, diangkut pergi ke sel-sel, masuk dalam mitokondria. Yang keempat, dia berlaku pada respirasi ini berlaku pada manusia, haiwan, tumbuhan dan semua mikroorganisma. Maksudnya semua benda hidup akan mengalami proses respirasi sel. Yang kelima, menguraikan glukosa untuk penghasilan tenaga. Itu dia memecahkan glukosa jadikan tenaga. Ini proses urai ini memecahkan atau proses menjadi tenaga.
Yang berikutnya, menggunakan oksigen dan glukosa untuk menghasilkan karbon dioksida, air dan tenaga. Itu hasil dia. Sebelah kanan persamaan tu. Warna biru, karbon dioksida, air dan tenaga. Dan yang terakhir ialah ia sentiasa berlaku. Tak kira siang ke, malam ke, hujan ke, tak hujan ke, dia sentiasa berlaku. Pernafasan atau respirasi sel ini. Okey, yang berikutnya.